an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amin rabbal alamin. Okey, alhamdulillah kita boleh jumpa lagi hari ini. Harap anda semuanya sihat walafiat. Terima kasih yang on camera ada 4 orang. Quratul Aini, Firdaus, Hafizah Hani dan Nur Syikin. Okey, terima kasih. Yang lain tu mungkin kalau on camera mungkin tersekat-sekat, saya tak tahu Biasanya guru tak ada masalah kan. Guru biasa kalau dia internet dia laju biasanya lah guru yang saya tahulah. Tapi tak apa, mungkin anda ada alasan tersendiri. Okay, hari ni saya dah minta anda utarakan soalan-persoalan jika ada nak tanya apa-apa tentang tugasan. Saya akan mulakan. Tapi sementara saya mulakan tu nanti anda boleh fikirlah apa anda nak tanya. Nanti lepas habis kelas nanti anda boleh tanya lagi tentang tugasan ke apa. So hari ni kalau ikut strategi pembelajaran kita akan cover sampai unit 8. So, kalau ada masa lagi mungkin kita pergi unit 9 lah. Terpulang pada anda Kalau anda nak sampai unit 9, sampai unit 9. Kalau anda dah rasa tepu, kita start lah sampai unit 8. Dan hari ni, pembelajaran kita hari ni agak teknikal sikit. Okay. Anda boleh dengar suara saya dengan jelas kan? Boleh Okey, terima kasih. Agak teknikal sikit. Tapi saya mudahkan dia jangan risau sangat. Kalau ada matematik pun tak adalah macam matematik tambahan tu. Okey. Saya mudahkan. Okay? Saya akan mudahkan insyaAllah. Okay. InsyaAllah ini saya akan teruskan dengan unit 6 dan 7. Sekejap saya akan sharekan presentation. Okey. InsyaAllah ini kita akan belajar lagi tentang unit seterusnya iaitu analisis dan interpretasi data pentafsiran. Okay. Bagaimana kita nak membuat analisis? Semalam kita dah belajar tentang prinsip pentafsiran. Ada 5 prinsip. Prinsip pertama adalah saya ulang balik, kesahan. Kemudian kebolehpercayaan, yang ketiga keobjektifan, yang keempat adalah kemudahtafsiran dan kelima adalah kebolehtakbiran. Maksudnya semua pentafsiran tu sepatutnya at least dia ada prinsip yang lain lagi, tapi at least 5 prinsip ni dia kena penuhi lah supaya dia dikira adil kepada murid-murid yang kita taksir tu. Semalam saya dah bangkitkan tentang isu di mana kadang-kala ada antara kita bagi soalan yang dia tak fair, tak adil untuk student, tak adil untuk murid-murid. Bila isu tu timbul, itu bermaksud dia dah ada isu kesahan dekat situ. Isu kesahan. Kesahan ni, dia punya komponen dia sebenarnya ada beberapa. Tapi semalam saya cerita kepada anda komponen kesahan secara umum. Kalau anda nak tahu, komponen kesahan ada 4. Yang pertama, kesahan muka. Yang kedua, kesahan kandungan. Yang ketiga, kesahan konstruk. Yang keempat, kesahan kriterian. Okay. Tapi tak apa. Anda dapat tahu kesahan secara umum pun dah okey dah. Contoh macam semalam. Pelajar SPM tahun ni diberikan soalan dengan apakah perkahwinan idaman anda dalam soalan lisan, ujian lisan. Ada yang mengatakan tak adil untuk pelajar tingkatan 5 sebab mereka tu dikira masih lagi walaupun nampak macam dewasa tapi mereka masih dikategorikan sebagai remaja, belum masuk alam dewasa lagi. Jadi tak sepatut ditanyakan soalan seperti itu. Jadi bila isu tu timbul, dia telah menimbulkan isu kesahan. Isu kesahan. Okey. Sekejap, ada kawan anda baru nak masuk. Macam mana ni? Sekejap
Okay, ada 23 orang termasuk saya. Okay, kita sambung dulu. Okay. Kejap. Okay, sorry. Mana tadi? Kejap. Sorry, anak saya call. Anak saya duduk asrama. Dia setiap hari Sabtu ataupun Ahad dia akan call lah. Sorry. So, kita sambung Tadi tentang isu kesahan. Alright. Okay. Apabila timbul isu kesahan, sepatutnya ujian-ujian sebegitu dilihat balik dan kalau telah ditadbirkan, sepatutnya dibuat ulangan. Tapi kalau tak nak buat ulangan, ada cara lain lah. Cara lain, contohnya kita buat adjustment dari segi pemarkahan dan sebagainya. Okay. Hari ini kita akan cerita tentang permarkahan dan bagaimana markah itu diberikan. Kalau boleh buat adjustment, bagaimana nak buat adjustment. So, kalau kawan anda baru nak masuk, saya admit dulu. Okey. Tapi hari ni sebelum tu kita tengok dulu macam mana selepas kita dah bina item-item soalan, kita dah gunakan JSU sebagai panduan kita dan lepas kita takbir kepada kita punya pelajar-pelajar tu ataupun murid-murid kita, selepas tu kita dah tanda, dah bagi markah, dah bagi grade, kita kena buat analisis dan interpretasi data pentaksiran. Okay. Tapi sedikitlah tentang statistik. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang statistik. Statistik tu bermaksud apa saja data termasuk markah kita punya murid-murid tu dan selepas itu kita buat sedikit analisis lah. Sebagai seorang guru, analisis ni patutnya anda kena tahulah. Tapi ada banyak analisis statistik ni ada dia punya rangkuman tu banyak. Tapi hari ini kita belajar yang penting-penting saja. Okay, data, apa maksud data? Data tu macam saya cakap lah, kalau dalam kes anda sebagai seorang guru, dia termasuklah dengan data markah-markah pelajar anda. Kalau anda seorang accountant, data anda adalah bilangan ataupun jumlah duit-duit, pendeposit yang ada dekat Malaysia ni termasuk seorang guru, gaji seorang guru masuk dekat bank atau daripada bank. Nanti bolehlah buat analisis data tu semua. Kalau buat analisis data dari segi accountancy tu dia lagi banyak dia punya pengurusan data ni. Jadi kita belajar dalam konteks pendidikan lah. Okay, data ni kalau ikut konteks pendidikan biasanya melibatkan bilangan murid, markah murid, markah untuk ujian pertengahan, ujian akhir tahun ataupun ujian formatif kalau nak kira. Sebenarnya ujian formatif ni, dia ada dua cara. Cara pertama kita buat ujian formatif tu tanpa kita ambil kira markah dia dalam jumlah markah peperiksaan itu ataupun jumlah markah peperiksaan tahunan. Yang keduanya, caranya adalah kita gunakan markah formatif tu dan kita jadikan dia sebahagian daripada jumlah markah tahunan. So, formatif tu ada dua cara lah. Kepentingan ini kepentingan ni nanti anda baca lah Kepentingan dah tentulah untuk buat analisis kan. Okey. Ini adalah konsep. Okey, konsep macam mana kita nak mengira ini contohlah Katalah di dalam kelas anda mengajar di sekolah kurang murid. Ada 4 orang je. Ada 4 orang murid sahaja. Okey, ini contoh Dan anda buat satu ujian matematik Ujian matematik bagi tingkatan 3. Okay.
Tingkatan 3 ini kalau ada 100 orang murid, tapi dalam contoh ni ada 4 orang murid saja. Okay, contoh. Murid pertama nama dia Ali dapat 42% markah dia, dan seterusnya murid nama Chin dapat markah 74% dalam ujian matematik, contoh. So daripada markah ini, kita boleh kira dia punya markah purata. Markah purata tu kalau kita nak kira, okay, kita tambahkan semua ni, kita tambah, dapatlah berapa? Cuba kira ni dapat berapa ni? 150, 149, 189. So 231 kita bahagi dengan 4. Okay, ini purata Kalau kita nak kira purata lah. 231 bagi dengan 4 berapa? Berapa jawapan dia? Dapatlah jawapan dia kat sini kan. Itu adalah merupakan purata kepada pencapaian untuk kelas ini. Ini katalah kelas 3 Melati. Tahun 3 Melati contoh. Okay. Dia punya purata dia dapatlah. Saya tak tahu. 231 bagi 4 apa? Boleh tolong kira tak? 57.75. Okey, terima kasih. 57.75. So itu adalah purata dia Sekejap, ada kawan anda baru nak masuk. Okey, Mio Arif baru masuk. Okey. Right, mudah saja. Itu purata So itu yang biasa Jadi saya rasa tak ada masalah untuk anda mengira purata. Kenapa kita kena buat analisis Analisis ni penting especially kalau data kita tu besar. Kalau data kecil okey lagi. Kita boleh buat yang mudah-mudah. Tapi kalau data kita besar, contoh contoh. Yang mengambil yang mengambil SPM yang mengambil SPM pada tahun 2021 contoh SPM 2021 contoh. Ada 440,000 orang murid contoh So daripada data ini dah tentulah kita nak tahu kita nak tahu apa mean dia punya purata dia, dia punya markah median dia. Nanti kita belajar sikit dia punya mode dia, dia punya standard deviation dia. Kita nak tahu kenapa kita nak tahu, nanti saya akan ceritakan Purata ni yang ataupun kita panggil sebagai mean. Okey, mean Jadi kita nak tahulah, kalau data kecil-kecil kita boleh tengok sebelah mata pun kita tahu dah macam mana pencapaian kelas ini, kelas itu Tapi kalau ada 4 atau 40,000, kita perlukan statistik supaya data itu dapat disusun dan mudah difahami Okay. Kita tengok dulu tentang kekerapan. Contoh kekerapan Katalah dalam sebuah kelas dalam sebuah sekolah katalah dalam sebuah sekolah ada 2 kelas tingkatan 3. Tingkatan 3A dan tingkatan 3B. Okey. Data dia yang kita dapati itu lepas kita buat taburan kekerapan dia sebegini. Contohnya kita buat ujian bahasa Arab. Dan markah penuh dia adalah 20 markah penuh dia. Okey, didapati selepas kita buat jadual kekerapan, didapati bahawa murid markah paling rendah adalah markah 16.
Dan markah paling tinggi adalah markah 20. Dan ini adalah markah-markah yang mereka dapat. Murid yang mendapat markah 16 per 20, 16 per 20 adalah 10 orang. 17 per 20, 14 orang. 18 per 20, 12 orang. 19 per 20, 15 orang. Dan markah penuh 20 per 20, 13 orang. So, berapa total ni? Berapa ni total? 64 Okey, 64. So dalam kelas ni, mungkin kelas ni ada 32 orang. Kelas ni ada 32 orang lah. So ini contoh lah. Contoh taburan kekerapan yang kita boleh bina daripada markah pelajar-pelajar kita. Ini yang mudah-mudah dulu saya tunjuk yang mudah-mudah saja. Mungkin anda tengok jadual ni, mungkin yang tak biasa tengok mungkin macam mana nak baca jadual ni? Ini cara nak baca je lah, contoh So daripada jadual ini sebenarnya, kita boleh buat lebih yang lebih detail lagi, contoh macam ni. Tadi tu jadual kekerapan yang mudah. Taburan kekerapan yang mudah. Yang ini dia advance sikit Dia advance sikit. Okey, contoh yang ini pula, katalah ujian bahasa Arab juga. Ujian bahasa Arab juga. Untuk tingkatan 3, di mana terdapat tingkatan 3A dan tingkatan 3B. Mungkin ada lagi tingkatan 3C lah. Tingkatan 3C. 3 kelas. Dan 3 kelas jumlahnya totalnya adalah 100 orang. 100 orang murid. Okey. Kita tengok Markah penuh je adalah 100%. Okey. Kita tengok kat sini. Lepas tu kita buat selang seller ataupun selang markah. Pelajar ataupun murid yang mendapat markah 16 per 20 sebanyak 2 orang. Kekerapan dia 2 orang. Pelajar yang mendapat markah 21 hingga 25 ada 2 orang. Dan seterusnya pelajar yang dapat markah 86 hingga 90, markah paling tinggi 90, ada 3 orang. So, jadual yang kumulatif ni adalah ini 2 tambah dengan 2 ini dapat 4. Okey, 4 tambah 3 ini dapat 7. 7 tambah 4 ini dapat 11 dan seterusnya. Dan totalnya adalah 100 orang murid. Okey, total 100 orang murid. So ini cara nak baca jadual kekerapan. Yang first tadi adalah lebih mudah lagi. Yang ini adalah menggunakan seller markah. Seller markah. Okey, seterusnya kita tengok. Kita tengok pula ukuran kecenderungan memusat. Okey, ada nak tanya apa-apa ke tentang ni? Ada soalan? Tak ada? Pastikan anda dah 8 pagi Okay, ya. Ya. Ya, soalan silakan. Apa tu? Nak tanya apa? Siapa nak tanya saya tadi? Macam dengar suara tadi. Siapa Mustafa Kamal ke? Bukan. Bukan Siapa tu nak tanya? Kalau tak ada saya teruskan dulu Tak apa. Kalau ada nak tanya boleh tanya, tak ada masalah. Saya tunjuk yang penting-penting saja untuk anda supaya lagipun kalau yang lain-lain tu kalau anda tak guna pun tak guna juga Saya tunjuk yang penting-penting, yang biasa anda tengok. Ini biasa anda akan lihat lah yang ini jadual macam ni kan. Kalau murid sekolah anda tu ada 3-4 kelas, so boleh buat macam ni lah. Okay. Sekarang kita akan tengok tentang ukuran kecenderungan memusat. Apa maksud ukuran kecenderungan memusat ni? Okay.
ukuran kecenderungan memusat ni, dia sebenarnya merujuk kepada mean, median dan satu lagi adalah mode. Inilah dia ukuran kecenderungan memusat. Kenapa dikatakan ukuran kecenderungan memusat? Kerana kalau kita buat satu graf, kita taburkan kita punya data pelajar kita, so kita akan tengok dekat pusat mana, di mana kedudukan taburan yang paling banyak ataupun purata dia ataupun penengah, nilai tengah dia. So sekejap, ada kawan Ana yang baru nak masuk. Saya balik semula. Siapa ni baru masuk ni? Izham Bahrudin. Bahrum. Dia pergi jogging dulu kot. Okay. Sambung. Okay. Saya nak tunjuk satu ukuran kecenderungan memusat menggunakan data tadi. Data tadi, data ni yang selepas anda buat seller markah tu, katalah pelajar anda ada 100 orang. Bagaimana kita nak mengira mean, mode, median daripada data ni? Kita belajar yang susah dulu. Lepas tu saya tunjuk cara yang senang. Ini data yang susah sikit lah. Okay. Macam mana cara kita nak kira mean, mode dan median? Okay, kita tengok. Data ni. Okay, tengok mana dia? Okay. Mula-mula kita tengok mean dulu. Mean adalah formula dia F kali X. F adalah kekerapan. X adalah dia punya, apa ni kita panggil dia? Median bagi markah. Sekejap kita tengok dia. Jumlah semua. Ya. Betul. Okay, dia punya penengah dia. Penengah markah ni. Mean apa tadi? Mean bagi markah dia. Okay, X adalah mean bagi markah. Tengok Okay, 18 ni adalah 16 tambah 20 Bahagi 2. bagi 2. Dapatlah 18 dapatlah 18. Sama dengan 23. 21 tambah 25, penengah dia adalah 23. Itu adalah nilai X. Okay, itu adalah nilai X. So X ni adalah mean seller markah. Okay. Untuk dapat Fx ni, kita just darabkan sajalah. Yang ini darab dengan yang ini. Okay, darabkan dia, dapatlah 264. Okay. Samalah seterusnya. 5 darab 83 dapatlah 415. Dan seterusnya kita tambahkan semua ni. Okay, ya ini sum Ini adalah nilai jumlah. Okay, ini nilai epsilon ni adalah bersama dengan jumlah. Atau total. Atau bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai sum. Okay. Jadi kita tambahkan semua ni 264 tambah 415 tambah 12 tambah 36 ni dapatlah 5760. Dapat kat sini 5760. Okay. Jumlah F ni adalah jumlah kekerapan. Okay, jumlah kekerapan kita adalah 100. Iaitu maksudnya jumlah pelajar lah. 3 tambah 5 tambah 6 bla bla tambah sampai tambah 2 ni dapatlah 100. So dapatlah mean dia. Dapatlah jumlah F dia adalah 100. Sebenarnya untuk mengira mean bagi data kekerapan yang ada seller macam ni. So ini cara dia dan akhirnya kita dapatlah dia punya mean dia sebagai 57.6 So itu nilai mean bagi data inilah. Okay. Okay, mean adalah purata Okay, mode. Kita tengok mode pula. Okay, mode adalah data yang paling banyak. Yang paling kerap.
Okey, markah mana yang mempunyai data paling kerap? Bermaksudnya murid paling ramai yang dapat markah sebegitu, iaitu markah 56 hingga markah 60 kan. Jadi pada markah ini paling ramai student dapat, iaitu seramai 15 orang murid berbanding dengan data-data yang lain. Maka mod markah untuk data ini adalah mod markah 56% hingga 60%. Ataupun kalau kita nak detail lagi, kita buatlah 56 tambah 60 bagi 2 dapatlah 58. So, mod untuk markah untuk data ini adalah 58%. Mean dia adalah 57.6% dan mod markah dia adalah 58%. So, ni kita kira median. Median adalah penengah. Ini kalau anda lupa lah. Tapi kalau saya cakap ni dengan mudahnya anda akan ingat balik lah sebab anda semua dah belajar masa tingkatan 5, tingkatan 4 ni. Tingkatan 3 pun dah ada belajar ni. Okay. Mungkin anda terlupa, saya ceritakan seterusnya lah sebab dalam kursus ni memang kena cerita kan. Jadi media ni kita kena susun lah. Okay, markah paling rendah 16 hingga 20 hingga markah paling tinggi 86 hingga 90. So markah dekat mana yang duduk di tengah-tengah? Kalau kita lihat, kedudukan nombor 8 ni adalah kedudukan yang di tengah-tengah kan. So markah yang duduk di tengah-tengah ni adalah markah 51 hingga 55. Okay. So markah median ataupun markah penengah dia adalah markah 51 hingga 55. Atau kalau kita nak kira secara lebih tepat lagi, kita tambahlah 51 tambah 55 bagi 2. So dapatlah 53. Kan? Mudah kan? Ini untuk data yang bertaburan dengan seller dan kekerapan. Tapi kita ada data yang lebih mudah. Kita ada data yang lebih mudah. Sebelum saya pergi ke ukuran keberubahan ni, saya nak tunjuk data yang lebih mudah lah. Ini just untuk refresh anda punya memori saja. Contohnya, dalam kelas anda ada 10 orang. Anda buat ujian, satu ujian formatif, ujian bahasa Arab lah contoh. Dan markah penuh dia adalah 50. Katalah ada pelajar pertama, pelajar kedua, pelajar ketiga, pelajar keempat, pelajar kelima, pelajar keenam, pelajar ketujuh, pelajar ke-8, pelajar ke-9, pelajar ke-10. Pelajar ke-10. Ini adalah pelajar dan ini adalah markah. Pelajar pertama daripada 50%, katalah dia dapat markah 25%. Pelajar kedua dapat 26%. Pelajar ketiga dapat 36%. Keempat dapat 41%. Kelima dapat 55%. Keenam dapat 58%. Ketujuh dapat 67%. Ke-8 dapat 71%. Ke-9 dapat 80%. Dan ke-10 dapat 96%. Okey. Kalau data ni mudah kalau saya minta anda cari mean, berapa mean markah untuk pelajar ni? Cuba kira. Ini just untuk refresh anda punya matematik saja. Supaya bagi warm up sikit kepada anda. Cuba kira mean dia. Berapa mean markah dia? Okay, siapa dapat jawab? Kemudian cuba kira dia punya mod markah dia. Dan kira dia punya median. Okey, cuba kira mean markah dia berapa? 55.5. Okey, terima kasih. 55.5%. Mod dia? Mod dia tak ada semua markah lain-lain lah. Oh, mod dia tak ada Okey, kalau macam tu. Markah dia berlainan. Ya, saya ubah data lah. Yep. Oops. Sekejap, saya nak ubah data sekejap
Sila bagi soalan tak. Okay, saya ubah data. Okay, yang ni minta maaf. Ini mean dia akan jadi berubah lah kan. Okay, sekarang cuba 60.9. kira. Okay, oh laju lah, terima kasih. 60.9% Ya, 60.9% dia punya mean. Dia punya mode dia berapa? 58. Ya, senang saja kan. Mode adalah markah yang paling banyak. Median? Berapa markah median dia? 58 tengah. Ya, okey. 58 tambah Kalau nak 58. lihat median dekat sini kan penengah dia, betul? Betul? Betul tak? Median adalah yang tengah kan? Okey, disebabkan Betul. tak ada satu data yang tengah-tengah ni, kita kena ambil kira dua ni lah. So, dua markah ini iaitu ini yang mudah saja 58 tambah 58 bagi 2 sama dengan 58%. So itulah dia punya nilai median. Okey. Apa pentingnya ukuran-ukuran ini mean, mode, median ni? Okey. Apa pentingnya Sekarang ni anda seorang guru kan. Anda dah tahu kira, tetapi apa pentingnya kan? Okey. Untuk kita kira mean tu, kita kena tahu data kan. Okey. Contohnya kita nak membezakan pencapaian di antara dua buah kelas. Katalah anda seorang guru yang mengajar bahasa Arab, tahun 3 yang mengajar 3 buah kelas. Tiga kelas anda ajar. Okay. Kelas pertama ada 30 orang, kelas kedua ada 40 orang, kelas ketiga ada 30 orang juga. So, untuk anda membezakan pencapaian murid-murid di kelas pertama, kedua dan ketiga, anda tengoklah mean dia. Biasanya orang tengok mean saja. Itu mudah. Tengok mean. Jadi daripada menilai mean itu, anda boleh tahu kelas mana yang pencapaiannya lebih baik berbanding dengan kelas yang lain. Hanya berdasarkan nilai mean itu. Okay, nilai mean. Okay, nilai mode pun sama. Okay, contohnya untuk ketiga-tiga buah kelas, okay, saya tulislah supaya anda boleh faham. Mana nak contoh lagi? Kat sini lah. Kat mana dia? Okay. Katalah anda ada tinggal tahun 3A, tahun 3B dan tahun 3C. Ni ada 3 kelas ni anda mengajar ni. Okey. Anda nak tengok nilai mean dia. Ni untuk bahasa Arab ni. Katalah kelas pertama dia punya mean markah dia adalah 81%. Mean markah dia. Kelas kedua mean markah dia katalah 68%. Dan kelas ketiga mean markah dia katalah 92.5%. So dekat sini anda boleh tahu kelas mana yang pencapaian dia lebih tinggi berbanding dengan kelas yang lain, iaitu kelas 3 tahun 3C kan. Mudah saja kan. Okey, kita tengok mode pula. Okey, untuk tingkatan 3A, dia punya mode markah dia adalah walaupun mean markah dia 81%, tetapi dia punya mode markah dia adalah katalah 95%. Kelas yang kedua, dia punya mode markah dia katalah 66%. Dan kelas ketiga mode markah dia katalah 89%. Okey. Kalau dekat sini dah ada markah mode dengan markah mean, anda rasa kelas mana yang lebih baik berbanding dengan kelas yang lain? Tahun 3A. 3A, kenapa? Dia yang paling banyak mode dia 95%. Walaupun mean markah dia 81%, tetapi ramai pelajar di tingkatan 3A, tahun 3A tu dapat markah yang tinggi berbanding dengan kelas yang lain kan. Dekat sini kita dah tahu dah. Sebenarnya tahun 3A yang lebih baik, bukannya tahun 3C walaupun mean markah dia 92.5%.
Okay, secara keseluruhan memang tahun 3C. Tetapi kelas mana yang ramai pelajar dapat markah tinggi? Iaitu kelas tahun 3A. Dia punya mode markah dia. Okay, sekarang kita tengok pula yang ketiga pula. Sorry, kita tengok yang ketiga pula, median. Okay, katalah tahun 3A dia punya median markah dia adalah 70. Ni contoh saja contoh Ini katalah median dia katalah 58. Yang kelas 3C ni dia punya median markah dia katalah 69.8%. So kat sini anda rasa kelas mana yang lebih baik sekarang? Tahun 3A. 3A sebab dia punya median, markah penengah dia selain pada ramai pelajar dapat markah yang lebih tinggi berbanding kelas lain, dia punya median, markah penengah dia juga, markah yang berada di tengah-tengah juga adalah lebih tinggi berbanding dengan kelas yang lain. Walaupun dia punya mean adalah 81%. Tapi kalau kita just berpandukan kepada markah mean saja, tak salah juga kalau kita tak buat mode dan median, kita boleh katakan sebenarnya secara keseluruhan, kelas tahun 3C lah yang lebih baik berbanding dengan kelas yang lain. Tetapi kalau kita ambil kira bilangan pelajar yang paling ramai dapat markah tinggi, jawapannya adalah tahun 3A. Okay. Yang itu bukan keseluruhan. Tetapi kalau keseluruhan dari segi mean, kelas tahun 3C yang lebih baik berbanding dengan yang lain. Tengok cara interpretasi dia berbeza Selama ni mungkin anda didedahkan dengan mean saja kan. Jarang didedahkan dengan mode dan median Tapi kalau anda buat 3 statistik ini, dia boleh menunjukkan kepada anda sebenarnya kelas mana yang lebih baik. Nak tengok daripada aspek yang mana lah. Kalau aspek yang lebih ramai pelajar dapat markah yang tinggi, dah tentulah tahun 3A. Okay, sebab ramai pelajar dapat markah 95%. Dia punya mode markah dia. Alright. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tadi kita teruskan Okay. Selain daripada mean, mode, median tadi, dia ada 2 lagi ukuran yang penting untuk anda tahu sebelum kita pergi yang topik seterusnya, bagaimana kita nak buat adjustment markah nanti iaitu CCN PIY dan standard deviation. Okay, CCN PIY ni biasa disebut sebagai CCN PIY ni biasanya orang sebut sebagai standard deviation standard deviation. Okay, standard deviation ni dia nak menunjukkan jarak markah antara seorang pelajar dengan pelajar yang lain. Okey. Maksud saya macam ni. Kalau jarak markah, okey, katalah anda tengok dalam satu kelas dalam satu kelas dia punya jarak katalah begini, dia punya SD, katalah ni SD dia 2.5. SD dia standard deviation dia 2.5. Di dalam satu kelas yang lain, jarak markah antara 2 orang pelajar ini, katalah dia punya SD adalah 4.0. Nampak? Dia punya jarak. Jarak markah dia, kalau jarak nilai dia lebih kecil, maka jarak markah antara pelajar, kita boleh bayangkan dia lebih rapat. Tapi kalau nilai SD dia lebih besar, maka jarak markah antara pelajar-pelajar kita dia lebih jauh. Itu yang kita boleh bayangkan dengan nilai standard deviation. Okay. So, bagaimana nak kira nilai standard deviation ni? Dia taklah susah sangat Okey, saya tunjuk contoh yang mudah kat sini Anda cuba ikut pelan-pelan Kalau tak dapat ikut, just stop saya dan tanya Okey. Katalah ada berapa orang pelajar ni? Ada 6 orang pelajar. Ada 6 orang pelajar. Pelajar pertama, pelajar kedua, pelajar ketiga, pelajar keempat, pelajar kelima dan pelajar keenam. Okey. Katalah anda buat satu ujian dan markah penuh ujian itu adalah 5 markah. 5 markah.
Pelajar pertama dapat 1/5. Pelajar kedua dapat 2/5. Pelajar ketiga 3/5 dan pelajar keempat 4/5. Pelajar kelima dapat 4/5 dan pelajar keenam dapat 5/5 markah penuh. Okay. Untuk mengira sesian piawai dan variance ini, anda kena kira mean dia. So anda kira lah mean dia. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, dapatlah dia punya mean adalah, so dia punya mean dia, nilai mean dia bersamaan 3.17. Anda kira lah, kalau saya salah sorry, tapi saya rasa saya betul kot. Okay, nilai mean dia adalah 3.17. Okay. Seterusnya kita kena buat jadual sebegini X tolak min kuasa 2. Okay. X bar ni adalah sama dengan min Okay. Contoh nilai X adalah 1. Ini contoh Contoh. 1 tolak 3.17. Dapatlah negatif 2.2. So ini adalah sama dengan X adalah 2. 2 tolak 3.17 dapatlah negatif 1.2 dan seterusnya. Ni 3 tolak 3.17 dapatlah yang ini dan seterusnya hingga ke bawah. Okay, untuk dapat ini square ni, just negatif 2.2 ni anda kuasa 2 kan dia. Okay. Negatif 2.2 kuasa 2 dapatlah nilai 4.71. So ini negatif 1.2 kuasa 2 sama dengan, so dapatlah nilai 1.37 dan seterusnya anda jumlahkan dia dapatlah 10.83 So just masukkan saja nilai-nilai ni dalam persamaan ini. Katalah anda nak kira sisian piawai. Jumlah X tolak min kuasa 2. Ni jumlah dia adalah 10.83 kan. So, masukkan saja. Okay, ini saya bagi contoh kat sini Kuasa 2 10.83 bahagi N. N kita ada berapa tadi? N ada berapa? Ada berapa N? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Okey, terima kasih. Ada 6 orang pelajar. So N kita adalah 6 tolak 1. So dapatlah 1.47. So dia punya standard deviation dia adalah 1.47. Okey. Mudah saja Okey. Kalau kita dapat standard deviation bersamaan 1.47, nak kira dia punya variance senang saja. Variance bersamaan 1.47 anda kuasa 2 kan dia, dapatlah 2.17. Mudah So itu cara nak kira dia. Okay. Tak ada susah sangat kan. Okay, sampai situ je yang paling susah pun. Okay. Sekarang ni apa saya nak bagi tahu anda adalah, tengok contoh Contoh kita ada dua kelas dan di dalam kelas itu, apa pentingnya variance dan standard deviation sekarang saya nak tunjuk kepada anda. Katalah dalam kelas pertama ada 5 orang pelajar dan kelas kedua ada juga 5 orang pelajar. Anda buat satu ujian, dan markah penuh ujian itu adalah 30%. Tetapi kalau student ataupun murid anda salah, dia kena tolak markah. Anda tengok Untuk kelas pertama, pelajar pertama dapat negatif 10, pelajar kedua dapat 0 markah, pelajar ketiga dapat 10 markah, pelajar keempat dapat 20 markah dan pelajar kelima dapat 30 markah. Untuk kelas kedua, pelajar pertama dapat 8 markah, kedua dapat 9, ketiga dapat 10 markah, keempat dapat 11 markah dan kelima dapat 12 markah. Okay, kita tengok. Lepas tu kita kira min. Kalau kita lihat dekat sini, berdasarkan nilai min, kita lihat dekat sini anda tengok pencapaian kelas mana yang lebih baik? Pencapaian kelas A ke kelas B? Berdasarkan nilai min. Sama je dua-dua. Sama kan? Itu kalau anda gunakan nilai min. Tapi kalau anda lihat data ni, anda rasa kelas mana yang lebih baik pencapaian dia? Anda tengok data ni. B. Data B. Okey, kelas B Okey, kita tengok sama Kalau berdasarkan nilai min sahaja,
pencapaian kelas sama. Okey. Kalau kita lihat nilai mode, tak ada. Nilai mode tak ada. Kalau lihat nilai median berapa median? 10. Median pun sama. Yang ni pun 10. Yang ni pun 10. Maksudnya kalau kita lihat nilai mean dengan median, tak boleh nak kata kelas mana yang lebih baik kan? Tak boleh. Jadi bila ini berlaku, kita kena gunakan statistik yang lain lah. Kita gunakan statistik dispersion. Dispersion tu maksudnya kita nak lihat jarak markah antara pelajar-pelajar yang 5 orang untuk kelas A dan 5 orang untuk kelas B. Kita tengok jarak mana yang besar. Kita tengok ini range. Range tu hanyalah julat Julat antara markah yang paling tinggi dengan paling rendah. Okey, kalau anda lihat berdasarkan julat ini, anda rasa kelas mana yang lebih baik pencapaian dia? Kelas A ke kelas B? Berdasarkan nilai julat. Range adalah nilai julat Kelas A. Kelas A Sebab julat markah dia tinggi ke? Okey, anda pegang jawapan anda dulu Kawan kita seorang kata kelas A yang lebih baik. Okey, tak puas hati lagi. Kita buat B. Okey. Alright, kita buat nilai ni pula. Okey, ini adalah variance variance. Nilai variance dengan nilai standard deviation, kedua-dua nilai ini untuk melihat jarak markah antara pelajar-pelajar di dalam kelas kita. Kalau jarak dia lebih kecil, bermaksud itu adalah lebih baik berbanding dengan jarak yang lebih besar. Okay, berdasarkan nilai variance ini, kita dapat lihat sebenarnya berdasarkan nilai dispersion ini ataupun jarak markah antara pelajar, kelas B yang lebih baik. Nilai variance. Okay, kita juga buat dengan nilai standard deviation. Nilai standard deviation kita lihat tengok. Okay, berdasarkan nilai variance, atas ni variance Ini adalah variance dan ini adalah standard deviation. Okay. Berdasarkan nilai variance dan standard deviation ni, maka kita dapati bahawa kalau kita buat jarak antara dua orang pelajar, nilai 2 ni katalah macam ni Jarak markah antara dua orang pelajar. Untuk kelas A pula, jarak markah antara dua orang pelajar dia lebih besar. Dia lebih jauh jarak dia. Ini kelas A, ini kelas B. Okey. Anda rasa bila anda mengajar di sebuah kelas, di sekolah anda harapkan jarak antara pelajar anda markah dia bagaimana? Yang macam kelas A ke kelas B? Kelas B. B. Hampir-hampir. B kan? B. Kenapa? Cuba cerita sikit kenapa. Maksudnya pemahaman murid-murid tu tak ada terlampau jauh sangat bila dia buat ujian dan sebagainya. Betul. Terima kasih di atas respon anda. Kita harapkan macam tu. Okey, tapi bila kita harapkan begitu, kita kena faham ada konsep macam ni Anda lebih selesa saya cerita macam ni ke saya cerita apa yang ada dalam slide saya? Anda okey ke saya cerita macam ni? Okey, Dia lebih okey lagi praktikal faham. Okey. Faham kan? Dia lebih praktikal pada anda. Okey. Bila kita harapkan macam ni kelas B di mana jarak markah antara pelajar kita adalah dekat. Tapi anda kena faham lagi satu konsep. Okey. Katalah kita ada markah 0 hingga markah 100. Okey. Katalah kita punya kedudukan kefahaman pelajar kita yang kita harapkan adalah dia punya jarak dia dekat sini lah. Jarak dia dekat. Ni konsep Jarak mereka dekat tapi di kawasan ini. Kawasan markah yang tinggi. Okey, ini katalah dia punya standard deviation dia sama dengan 1.41. Tetapi anda jangan lupa dia boleh juga jadi standard deviation. Ni saya nak cerita konsep pada anda supaya anda faham.
Sebagai seorang guru kena faham ni. Ini pun standard deviation dia 1.41. Tetapi kedudukan dia kat sini. Okey. Apa yang saya nak sampaikan kepada anda, nilai standard deviation ini, kita tak boleh hanya bergantung kepada nilai standard deviation untuk mengatakan bahawa pencapaian murid di kelas kita tu baik. Sebab kalau dia dapat standard deviation dia tetapi ditambah dengan nilai mean dia, katalah nilai mean dia adalah 25%. Dan ini nilai mean dia adalah, katalah nilai mean dia kat sini 81%. Anda rasa yang mana lebih baik? Y ke Z? Z. Z kan? Okay. Jadi, bila kes ini berlaku, contoh macam kes yang ini, dua-dua mean kan, dua-dua mean dia sama. Bila dua-dua mean dia sama, anda boleh bergantung kepada nilai standard deviation dan nilai variance untuk mengatakan kelas mana yang baik. Untuk yang kes-kes yang atas ni. Kes yang atas ni ya, sebab nilai mean dia sama. Okay, nilai median dia pun sama. Maka anda kena bergantung kepada nilai standard deviation dan nilai variance. Tapi kalau ada satu kes yang lain, ni kes lain kes yang lain di mana kedua-dua nilai standard deviation dia sama. Bila ini berlaku, anda tak boleh nak kata yang mana lebih baik kan. Jadi anda kena lihat pula nilai mean dia. Okay, nilai mean dia. Maka dalam kes ini, kes yang kedua ini, kelas Z yang lebih baik berbanding kelas yang Y. Sebab nilai mean dia lebih tinggi. Okay, anda dapat konsep tu Konsep ni saya rasa kan, lebih baik saya cerita kepada anda berbanding saya cerita semua yang ada dalam slide ni. Sebab anda seorang guru dan saya rasa anda, kalau anda faham ni, dah memang layak buat master lah. Okay? Dah layak buat master dah. Boleh faham ke? Semua orang boleh faham? Boleh. Okey, ini adalah konsep, kalau anda faham, yang lain-lain tu memang tak ada masalah. Ini konsep yang paling simple dan amat mudah difahami. Dan saya rasa sangat penting bagi seorang guru. Okey, baik. Saya akan teruskan. Yang lain tu tak berapa penting sangat. Dah habis dah? Okey. Dah habis untuk yang unit 6 hingga 10. Saya kembali kepada anda jika anda ada soalan nak tanya. Okey. Presenting. Okey, mari kita tengok anda. Ada soalan nak tanya? Mudah kan? Seronok tak belajar macam ni? Belajar yang perkara yang kita buat, dan kalau kita faham apa yang kita buat tu dah tentu. Kita belajar pun seronok, kita nak kerja pun nanti seronok. Sebab kita applykan apa yang kita belajar. Saya rasa bagi saya tak guna kita cerita daripada bumi ke bulan, balik ke planet, balik ke bumi, pergi ke planet Mars, tapi kita tak guna pun, tak guna. Jadi bagi saya itu tak efisien. Saya hanya lebih suka tekankan mana yang perkara anda akan gunakan, especially waktu anda buat latihan mengajar nanti. Dan anda boleh praktiskan masa latihan mengajar nanti. Dan anda tengok nilai. Lepas ni mungkin anda ada murid anda baru study exam, anda boleh lihat. Katalah anda mengajar 2 buah kelas, anda boleh uji kelas pertama dengan kelas kedua, anda tengok markah mean dia, markah mode, markah median, anda tengok markah standard deviation markah dia. Okay. Kelas mana yang lebih baik? Anda boleh buat penilaian. Anda boleh buat penilaian daripada data yang anda kumpul itu untuk mengatakan kelas mana yang lebih baik. Sebelum ni mungkin anda berpandu pada nilai mean saja. Nilai mean tak salah, tapi adalah bagus kalau anda tahu lagi lebih pada nilai mean. Okay. Alright, ada soalan? Silakan. Terkesima ke apa ni? Semua tadi senyap lah. Soalan please. Saya just nak uji anda punya kefahamannya je. Anda tanya saya nanti, kalau tidak nanti saya tanya anda. Saya nak uji secara formatif sama ada anda faham ke tidak. Kiranya doktor, kalau standard deviation ni, tujuannya untuk tengok yang mana lemah, yang mana yang pandai lah. Ataupun untuk penyusunan kelas tu macam mana tujuan dia? Okey, bagus soalan tu. Alright. Untuk standard deviation ni,
kita nak melihat, kita bayangkan disperse, taburan ataupun jarak markah antara pelajar-pelajar kita. Ya, kalau boleh saya lukis kejap Okay, saya ulang balik saya lukis kejap. Ni tadi. Okay, saya share pada anda. Sekejap saya nak buat satu lukisan supaya anda faham konsep standard deviation. Okay. Mana dia? Okay. Right. Okay, siapa tanya? Mustafa Kamal yang tanya? Betul? Ya. Mustafa Kamal yang tanya, okay. Mustafa Kamal mengajar, ada berapa kelas mengajar? Subjek apa? 8. Tapi yang majoriti matematik lah. Okay, subjek matematik. Ada 8 buah kelas? Kalau matematik 5. 5 buah kelas, okay. Jangan ada 5 buah kelas 1, 2, 3, 4, 5. Katalah 5 buah kelas Kita nak lihat konsep standard deviation. Standard deviation ataupun sisian piawai Okay, kita lihat Ni kelas pertama, saya bagi nama kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Okay. Katalah kelas pertama dia punya standard deviation dia adalah SD sama dengan 1.2. Ni standard deviation dia sama dengan 2.5 dan ni standard deviation dia sama dengan 1.0. Yang ni standard deviation dia sama dengan ni 2.5 sama dengan 5. Yang ni standard deviation dia sama dengan 4.1. Okay, kita tengok Kalau kelas yang digambarkan dengan standard deviation, ini jarak markah Jarak markah antara pelajar tu, katalah ni ada pelajar. Ni nampak titik-titik ni katalah mewakili pelajar lah. Nampak dia tak berapa jauh Kalau 2.5 dia jauh sikit. Kalau 1.0 dia akan jadi lebih rapat sikit. Kalau 5.0 kalau 4.1 mungkin dia okey. Okey. Dia macam ni. Anda boleh gambarkan standard deviation macam ni. Jarak markah antara pelajar-pelajar anda. Kalau anda lihat jarak markah antara pelajar-pelajar anda, dah tentulah standard deviation 1.0 ni adalah jarak yang paling kurang lah antara pelajar tu. Okey. Katalah kalau dia boleh digambarkan macam ni, contohnya seorang pelajar ni dapat katalah ini pelajar yang ni, kita ambil keluar pelajar-pelajar tu untuk daripada kelas C ni. Okey, katalah pelajar yang ini dapat markah penuh 100% contoh Yang ini dapat 89%, yang ini dapat 90%, yang ini dapat 91%. Yang ini dapat 92%. Contoh dia macam tu. Nampak? Dia punya jarak markah dia, beza markah dia, standard deviation dia 1. 1 markah dia. Beza dia 1. Yang ni pun beza dia 1. Yang ni beza dia 1 markah. Tapi untuk kelas yang ni, kelas yang 5, standard deviation 5 ni, 5.0, beza markah dia 5% tu, kita ambil keluar pelajar dia.
Ni jarak markah dia 5. Mungkin yang ini dapat markah 60. Yang ini akan dapat markah 65. Yang ni dapat markah 70. Ni markah 75. So kita tak nak ni berlaku Kalau boleh, contohnya Mustafa Kamal dia mengajar matematik. Dia mengajar matematik B40 ni. Memang dia nak pelajar dia semua jadi pandai. Jadi bila kita dapat markah yang sebegini, standard deviation 1 ni, bermaksud, dan especially kalau kita tengok mean dia punya mean katalah 91.5 contoh. Ini menunjukkan bahawa kadar kefahaman murid-murid kita tu sangat bagus. Berdasarkan nilai mean yang tinggi dan juga jarak antara pelajar mereka tu tak jauh. Kalau kita dapat nilai mean 91.5, bermaksud jarak pelajar antara seterusnya adalah 92.5. Kenapa ni? 92.5. Ni ada 90.5. Ni ada jarak antara ni dengan ni 93.5. Maka dia main around, dia punya markah tu around 91.5 tu. Nampak tak? Dapat. Maksud kefahaman dia sangat tinggi, sangat bagus. Berbanding dengan kalau kita dapat standard deviation 1 tapi dia punya mean, katalah dia punya mean dia sama dengan 20%. Yang itu pun kadar kefahaman dia sama tapi kefahaman yang negatif. Maksud tak berapa faham Kalau kadar kefahaman dia dengan nilai mean 20% dan standard deviation 1.0, bermaksud markah mereka tu adalah around 21, 22, 19. Itu je markah dia. Maksudnya markah mereka tekal 1.0 tu standard deviation dia dalam berkisar dalam mean 20% tu. Maksudnya kefahaman mereka rendah lah kalau mean 20% tu. Nampak tak? Boleh? Mustafa Kamal, saya jawab soalan anda tak? Boleh. Alright. Penuh lukisan tu. Okay. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Okay, kembali kepada anda. Okay, ada soalan? Hafiza Hani okey? Okay, Nurkuratu Aini okey? Akil Firdaus? Okey, Akil Firdaus okey, boleh? Okey, insyaAllah. Nur Ashikin? Okey, Khairul Anwar okey? Okey. Memang. Okay, alright. Okay, kalau semuanya okey, kita rehat kejap lah. Nanti kita sambung. Sebab lepas ni dia punya calculation tu, saya akan ceritakan lepas ni tentang bagaimana anda nak kira markah kesukaran item, diskriminasi item. Okay, anda rehat dulu. Kalau belum solat duha tu, kalau boleh solat duha tu, solat duha dulu, sarapan dulu. Kita sambung. Sekarang 9.41 Kita ada 15 minit Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi.